Alright, untuk minggu yang keempat ni, laju ke sebenarnya saya handle kelas kan. So, untuk topik 1 kita ambil seminggu je. Okay. Untuk topik 2 dan 3, untuk topik 2 saya ambil minggu 2 dan minggu 3. 2 minggu je lah. Okay, untuk topik 3 ni, dia lebih kepada membaca. So, membaca tu bukan dari segi membaca kosong je tak. Tapi lebih kepada faham apa yang sebenarnya berlaku dalam aliran berdalil. So, untuk aliran berdalil ni ataupun dalam topik 3 yang kamu tengok dalam slide lah, file word saya ni, hydrodynamic topik 3. So, tajuk lama dia ialah flow of fluid and Bernoulli equation. So, Bernoulli equation ni dalam topik 4. Okay, dalam topik 4. Tapi untuk topik 3 kali ni ialah flow of fluid. Okay, aliran berdalil, yang mana aliran berdalil ni kita akan tengok secara ringkas dan saya akan tanyalah seorang-seorang. Sebabnya untuk topik 3 ni dia lebih kepada pemahaman tentang apa yang berlaku secara teori. Okay, untuk kita tengok dan kaitkan dengan dan mungkin kamu boleh bayangkanlah, okay, apa yang kamu faham dengan apa yang berlaku dalam aliran berdalil. Okay, so aliran berdalil ni kalau saya kat sini saya spesifikkan kepada aliran berdalil dalam saluran tertutup ataupun pipe lah ataupun conduit. Okay. Alright, so kat sini mula-mula kita tengok kepada steady flow and uniform flow. Okay. So steady flow and uniform flow. Kat sini steady flow maknanya paling senang lah. Okay. Kelajuan berdalil ni adalah sama pada sebilang masa. Okay. Pada sebilang masa ni maksudnya tiap-tiap masa adalah sama. Di masa 1, di masa 2 ataupun di masa 3. Okey, sebagai contoh lah. Gambar ni saya ambil daripada internet lah. Okey, saya tak lukis. Lukisan saya tak secantik macam ni. Okey, untuk point ataupun titik A, kita ada titik B dan kita ada titik C. Okey, pada titik A, berdalil pada masa dia diukur adalah 1 meter per saat. Okey, 1 meter per saat. Lepas tu pada titik B, berdalil ni yang sama ni juga ni akan berubah dia punya hal laju dia tapi pada point B. Okey. Dan pada titik C 7 meter per saat. Okay. So 7 meter per saat ni velocity dia lah. Tapi kat sini ayat dia tulis value of velocity is same over time. Okay. Alright. Untuk masa yang lain, masa yang kedua ialah kita tengok pada titik A. So titik A ni 1 meter per saat. Titik B kat sini. Okay. 3 meter per saat. Sepatutnya meter per saat ni saya tulis kat tepi pun tak apa. Okay. Tulis kat tepi, lepas tu biarkan dia. Apa yang ada dalam ni ialah nombor. Tapi nombor-nombor ni menunjukkan nilai sesuatu unit. Mungkin unit berat, mungkin unit meter per saat ataupun sebarang unit lah. Okey. Dan pada titik C 7 meter per saat. Okey, dan pada masa yang ketiga, so masa ni dia tak fix lah kepada 0 minit, 1 minit, 2 minit. Tak, dia tak fix. Mungkin pada masa 0 minit, 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit. Dia tidak tetap. Okey, dia tidak tetap. Untuk point A, titik A, position A ataupun pada ruang A. Saya nak memperkenalkan satu vocabulary yang mungkin kamu semua akan faham lah. Ruang A, titik A, koordinat A, apa lagi? Point A. Okey, benda yang sama lah. Ialah 1 meter per saat, titik B, point B, koordinat B, ruang B, titik kat sini. Koordinat kat sini ialah 3 meter per saat.
dan seterusnya titik C 7 meter per saat. So yang dimaksudkan dengan ialah value of velocity is same over time. Over time ni maksud dia apa? Time yang dekat sini. Okay. Pada masa 10 minit ke, pada masa 120 minit ke, pada masa 300 minit ke semua bendalir yang lalu pada point A, ke semua bendalir yang lalu pada titik A, ke semua bendalir yang lalu pada ruang ataupun koordinat A ialah 1 meter per saat. Semua sekali. Itu maksud dia. Okay. Dan semua-semua bendalir yang lalu pada titik B, pada sebilang masa ialah 3 meter per saat. 3 meter per saat, 3 meter per saat, 3 meter per saat dan seterusnya. Dan C pun sama jugalah. Okay, C pun sama. The value of velocity is same over time. Time ni yang time dekat sini. Okay. Time yang dekat sini. So time kat sini menunjukkan pada titik A 1 meter per saat, pada titik B 3 meter per saat dan pada titik C ialah 7 meter per saat. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan steady flow. Dengar ke? Confuse saya. Dengar tuan. Okey. Cun. Okey. Yang dekat sini lain pula. Okey, yang ni steady flow, yang ni uniform flow. Okey, uniform. Uniform ni seragam lah. Okey, uniform ni maksud dia value of velocity is same over point, over space, over koordinat, over apa tadi saya sebut tadi, lupa lah. Space, koordinat, point, ataupun pada bahagian titik sini lah. Okay, titik, point. Itu pun sama juga. Pada point 1, 2, 3, benda yang sama. Tapi apa yang berubah ialah kita tengok kat sini. Saya mungkin nak kena kecilkan sikit. Ataupun letakkan sikit. Nak tengok. Gambar untuk bahagian bawah dengan atas tu sama. Tapi kita tengok pada jadual. Okay, jadual. Jadual ni pun sama jugalah. Saya ambil daripada internet. Saya tak ubah pun. Sebab apa? Sebab yang dekat internet ni kadang-kadang bila kita tengok contoh video lah ataupun dalam YouTube. Kita tengok 3 minit tu dia boleh cover dalam masa lebih kurang dalam 30 minit. Okay? Pemahaman dia macam tu. Kalau awak baca mungkin 30 minit baru faham. Tapi bila awak dengar kuliah 3 minit baru faham. Tapi dengan kuliah dengan saya mungkin panjang sikit lah. Okay? Alright. Sebab ada buku yang menggunakan perkataan space. Ada buku menggunakan perkataan koordinat. Okay? Sebab koordinat ni dia ada 3 jenis. Yang tu tak payah. Yang tu tak payah. Kita ada Lagrangian, lepas tu Lagrangian, lepas tu apa nama lagi lah. Dia ada 3 jenis lah. Okay? 3 jenis point. Tak perlu tahu itu. Okay? Cuma tahu kalau steady nilai dia macam ni. Okay? Awak boleh cerita balik lah macam yang saya cerita tadi. Dan kalau uniform flow, aliran seragam, value of velocity, okay, nilai kelajuan dia ialah sama pada sebarang point. Okay, sebagai contoh, untuk sejenis bendalir ataupun apa-apa bendalir, pada T1 ataupun 0 minit ni, bendalir ni kelajuan dia pada titik A ialah 4 meter per saat. B, 4 meter per saat. C, 4 meter per saat. Sama. Ketiga-tiga titik ni aliran dia sama je. Okay. Aliran dia seragam. Okay. Kat masa lain pula. Iaitu minit yang kelima. Contoh minit yang kelima. Okay. Time ni kita ukur time yang kedua. Ataupun sela masa yang berbeza-beza. Pada lagi baru masuk. Mat, tak apa. Okay. Titik A 6 meter per saat. Titik B 6 meter per saat. Titik C 6 meter per saat. 6 meter per saat. Kalau saya lalu naik motor kat sini, contoh 70 km sejam.
Dekat B ni pun 70 km sejam. Lepas tu dekat C ni pun ada lap kat sini, saya lap juga. Lap saya tu 70 km sejam. Contoh dia macam tu lah. Aliran kenderaan ataupun hal laju kenderaan yang saya naik tu, pandu tu ialah seragam. Okey, kat sini contoh dia Syazwana. Contoh Syazwana lah, sebab dia baru join. Okey, contoh masalah yang pukul 9 lah. Tadi pukul 7, ni pukul 8, ni pukul 9. So pukul 9 ni Syazwana lalu kat sini. Kelajuan kereta yang dia naik ialah 50 km sejam pada A. Inilah. Pada B 50 km sejam. Pada C 50 km sejam. Ataupun bendalih kat sini. Bendalih yang lalu pada titik A, titik B, titik C, semuanya sama. Okay. So, alright. Saya ingat awak faham lah tu. Okay. Saya nak patah balik lah ni. Saya sebenarnya nak cerita apa sebenarnya ni? Sebenarnya saya nak cerita steady flow and uniform flow. Okay, steady flow dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Laju malar. Okay. Ada perkataan lain? Thank you. Betul lah tu. Laju malar. Ataupun aliran malar. Okay, aliran malar. Contoh lain, Amal Akmal. Bahasa Melayu dia apa dia? Link dia je ada. Tuan ni tak ada kot. Tak apa. Okay, beza steady flow dan juga uniform flow ialah kalau kita tengok kat sini, contohlah kita ambil pada satu-satu masa. Contoh kita ambil pada satu-satu masa sahaja. Okay. Dan pada point A, point B ataupun point C, walaupun kita punya aliran ni pada titik 1, pada titik A 1 meter per saat, B 1 meter per saat, C 1 meter per saat. Apa-apa bendalih yang lalu dekat point A, point B, point C, mesti dia akan patuh pada hal laju ini, hal laju ini, hal laju ini. Walaupun yang mengalir itu ialah air. Walaupun yang mengalir itu ialah udara. Walaupun yang mengalir itu ialah minyak. Okey, nampak beza dia lah. Okey, yang ini pula. Yang ini uniform flow ialah aliran seragam. Value of velocity is same. So hal laju pada setiap point ni katakan bendalir air. Lalu dekat A, B, C sama je hal laju dia. Tapi kalau minyak, hal laju dia tinggi sikit. Okey? Iaitu pada A, B, C hal laju dia 6. Okey? Kalau aliran pada T3 ni katakan kita letakkan dengan minyak yang lebih ataupun kurang tumpat daripada pada masa kedua ni. Okey, kita ada minyak 1, minyak 2. Oil lah ataupun any fluid yang kurang daripada 1000 kg per meter cube. Dia lagi laju. Pada titik A, titik B, titik C dia lebih laju. Okey, itu adalah perbezaannya. Okey, saya harap awak dapat buat ayat yang mudah lah. Okey, yang awak faham daripada penerangan saya, apakah yang dimasukkan dengan aliran malar ataupun steady flow dan juga apakah yang dimasukkan dengan uniform flow. Okey, habis 3.1 sebenarnya ni. Okey, ini adalah 3.1 tapi saya jadikan dia sebagai 3.0. Okay. Pula stop presenting pula. Okay kelas. Habis dah. Pelajaran untuk bab 3, 3.1 ini. Sepatutnya yang ni setengah jam. Okay Malik, ada soalan Malik? Tak ada tuan. Tak ada. Dah salin habis ke gambar tadi? Habis lah tadi. Oh.
Ada apa-apa nak tanya tak? Cuba tengok betul-betul. Selain daripada ketepatan berdalir yang berbeza dan selain daripada objek yang berbeza, of course lah. Okay. Apakah perbezaan-perbezaan yang awak boleh bagi tahu daripada gambar yang awak tengok tadi? Daripada penerangan yang awak tengok tadi. So iaitu saya nak bagi masa lebih kurang dalam 10 minit lah. Okay. Sebab nota saya tak banyak ayat-ayat. Kalau banyak sangat ayat nanti lepas ni ada banyak ayat. Lepas ni memang ada banyak ayat. Tapi ayat tu pun saya dah simpulkan sesimpulnya menjadi kuih apa tu? Kuih simpul yang kecil-kecil tu. Simpulan bahasa. Simpul kasih. Simpul kasih. Lupa. Saya akan bagi lebih kurang dalam masa 10 minit lah untuk awak bagi tahu apa yang berbeza di antara gambar atas dengan bawah. Tak apa, open. Saya open kepada contoh dia kepada Amizal, Fatin Atira, Ranesh, okay, siapa lagi? Jowen, okay, ataupun Nabil. Nabil ada Nabil? Ada tuan. Okay, so okay 10 minit 2.27, 2.37. Ingat tahu 10 minit. Cuba spot apa yang berbeza di antara kedua-dua gambar ni. Okay, any idea lah. Siapa ada boleh beritahu saya tu bagus. Sebab saya nak tahu awak fokus ke tak. Belum present. Okay. Window topic 3. Okay. Besarkanlah sikit. Okay, 10 minit lah. Kelas alam apa? 3. Oh, okay. Alhamdulillah. Speed. Ya, apa speed ni? Okay. Good. 30. Allah. Tuan, Ya. boleh tak tuan ulang soalan sebab saya ada satu answer, so takut tak kena. Tak apa. Daripada penerangan tadi dan juga contoh perbezaan di antara kedua-dua aliran ini, okay? Anything lah. Udara, air, minyak, yang mana fluid yang berdalur yang saya sebutkan tadi tu dia mempunyai ketepatan yang berbeza. Jadi soalan saya, apakah parameter-parameter lain yang mungkin berbeza lah di antara selain yang saya sebut daripada ketepatan tu tadi. Okay, perbezaan. Ataupun apakah yang menyebabkan awak nampak kenapa yang ini sama tapi yang ini tak sama? Yang ini tak sama. Sorry? Distance. Okay, good try. Tapi tidak tepat. Okay, tidak tepat.
Thank you for trying. Okay. Betul lah tu. Okay, jangan terpengaruh dengan gambar lah. Okay, jangan terpengaruh dengan gambar. So gambar ni kalau saya tak tunjuk pun tak apa. Sebab tak ada benda beza. Ada benda lah beza. Yang ni ada orang, yang ni tak ada orang. Ada tangan je kot. Benda yang sama. Okay. tak apa. Kan ada benda yang berbeza lah. Oh, sorry. Siapa nak masuk ni? Nak masuk. Okay. Meet. Copy joining info, bla 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 bla. Okay. Pecah rahsia aku. Dua 27, 2:37. Tak apa. Machine. Saya nak satu je jawapan. Tak apa, boleh cuba, boleh fikir sama-sama, bincang sama-sama lah dengan kawan-kawan. Contoh dia mungkin Nabil boleh tanya Mio, okay, Faris Daniel, mungkin boleh tanya siapa tu, Hakimi, siapa-siapa je lah yang boleh tanya soalan. Siapa baru masuk tadi? Betul dia masuk. Best lah. Jarak di antara A hingga B hingga C tak sama, berbeza-beza. Okay. Jawapan tu bagus. Tapi tidak tepat lah. Okay, tidak tepat. Tak apa. Boleh teruskan lagi. Apa yang menyebabkan benda-benda macam ni berbeza? Tuan nak cuba? Boleh. Amirul, silakan. Kalau di different speeding. Speed. Betul lah tu, different speeding. Contoh dia pada masa yang pertama, sejenis benda alih masuk pada titik A, dia 1 meter per saat. Tapi bila sampai kat B, dia jadi 3 meter per saat. Tapi bila dia sampai kat C, dia jadi 7 meter per saat. Seolah-olah macam pendalih dia tu makin lama makin laju. Okay, speeding, betul lah tu. Awak bagi tahu benda yang sama. Sekarang ni saya nak benda yang berbeza. Okay, Ranesh ada tanya soalan kat sini. Encik Wan, saiz boleh ke? Ya, itulah jawapannya. Thank you Ranesh. Okay, diameter dia adalah berbeza. Okay, sebagai contoh untuk A, diameter dia mungkin besar. Okay, sampai dekat B, diameter dia mengecil sedikit. Sebab apa mengecil? Kita boleh tengok lah. Kalau diameter dia sama je dengan A, dia mesti akan mengalir pada halaju yang sama. Ingat, saya dah bagi tahu tadi, gambar ni gambar yang gambar konsep je lah. Okay, so apabila sampai kat C, diameter dia semakin mengecil. Apabila semakin mengecil, halaju akan menjadi semakin tinggi. Okay, good. Tak sampai 10 minit, ada seorang jawab dengan betul, iaitu saiz dia yang berbeza. Saiz ataupun kalau Ranesh masukkan diameter untuk conduit ataupun pipe ni,
pipe ini dan pipe ini berbeza, ya, itu ialah jawapannya. Thank you Ranesh. Thank you. Itu ialah jawapannya yang sebenar. Okey. Okey, manakala untuk uniform flow, apa yang menyebabkannya sama pada semua titik pada masa T0, T1, T2, T3 ialah bendalir dia ialah bendalir yang sama. Diameter dia berbeza ke tak? So kat sini diameter dia mungkin tidak berbeza lah. Okey, diameter dia kat sini mungkin tidak berbeza. Okey, habis pelajaran kita untuk steady flow dan uniform flow. Aliran malar dan juga aliran seragam. Okey, seterusnya kita masuk kepada 3.1. Inilah dia 3.1. Saya besarkanlah sikit ya 3.1 ni. Sebenarnya benda-benda macam ni sebaik-baiknya awak present lah. Tapi, sorry. Tapi bila presentation tu, alamak, makin lama makin bukan tak bagus. Cumanya better saya lah yang buat. Auto hide. Hide lah. Okay. Untuk flow visualization ataupun penampakan aliran. Okey, sebagai contoh, aliran yang biasa kita nampak, benda-benda yang mengalir kita nampak. Kita nampak air sungai mengalir, kita nampak awan dekat atas sana, dekat langit sana tu, dia bergerak. Okey, bergerak dia tu mengalir lah. Okey, bila dia mengalir, kita nampak dia tu mengalir. Okey, itu sebagai contoh. Contoh lain, kalau kita tengok, contoh dia kat bawah ni. Saya pergi pada poin yang keempat dulu. Okay, example of flow of water around submarine. Kalau tengok cerita movie orang putih tu, contoh dia Hunter Killer. Mungkin kamu akan tengok lah. Cari movie tu, Hunter Killer. Okay, siapa yang suka action, okay, boleh lah awak nampak benda tu. Okay, apa yang saya nak masukkan sini ialah apabila satu kapal selam dia menyelam dia bergerak. So pada movie tu kita tengok ada macam buih-buih yang kecil-kecil yang halus-halus yang menunjukkan jejak pada bahagian kipas ekor dia tu. Okay, itu sebagai contoh. Yang kedua, aliran udara pada kereta F1. Okay, kalau pada kereta F1, apabila dia keluar daripada selekor, dia nak laju, kita nampak ada macam puing-puing udara ataupun jejak-jejak udara-udara yang kita boleh nampak pada bahagian pada bahagian spoiler pada kenderaan tersebut. Okay, ni cloud in the sky ni contoh yang saya dah bagi tadi lah. Okay, ataupun contoh macam ni. Pernah tengok orang yang subway buat bola bulat-bulat tu. Plup-plup. Lepas tu video TikTok dulu banyak lah benda-benda macam ni. Okay, trail of cigarette smoke. Okay, aliran bendalir, aliran asap daripada vape ataupun smoke lah. Okay, ataupun pada aliran sungai ataupun aliran ombak laut, kita akan nampak swirling. Swirling patterns ni maksudnya bentuk-bentuk yang berpusing-pusing, berpuing-puing ataupun berpusar-pusar. Okay, swirling ni maksudnya berpuing, berpusing ataupun berpusar. Okay, kalau rambut atas kepala kamu tu ada rambut, kalau ada puing pusar tu, tu bukan aliran bendalir. Tu memang perangai dia lah, rambut pada kamu tu. Okay, contoh yang lain. Kalau kamu ada segelas air yang panas, okay, air baru mendidih, lepas tu kamu masukkan ke dalam cawan. Cawan tu cawan yang kaca lah, okay, yang boleh nampak, yang tak ada warna. Okay, yang kita boleh nampak, transparent. Lepas tu cuba titikkan
secubit Nescafe. Nescafe tu bila dia jatuh dalam air yang panas tu, sebenarnya kita nak tengok Nescafe ni dia merujuk kepada, dia mewakili kepada, dia menunjukkan kepada bagaimana aliran air yang panas ataupun pergerakan air yang panas ada dalam cawan tu. Ataupun kamu letakkan seuncang teh. So bila kita celup, kita nampak warna-warna teh tu akan mula menyerap ataupun bergerak ataupun diffuse. Okay? Diffuse bersama dengan aliran air panas yang ada dalam cawan tu. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan penampakan aliran. Okay. Flow visualization ataupun visualization. Mana-manalah kamu nak sebut. Janji boleh faham. Okay. Alright. So, saya stop dulu yang itu. Okay, saya nak patah balik kepada, saya tak buka kamera ke? Okay, contoh lain, penampakan visual. Bendalil lah. Jangan visual yang pakai baju putih duduk atas pokok tu, tak mahu. Nama pocong ke, galah ke, itu tak mahu. Penampakan bendalil. Contoh-contoh penampakan bendalil yang kamu boleh fikirkan bersama. Ismahani mungkin boleh bagi satu contoh. Sahdan mungkin boleh bagi satu contoh. Dan juga siapa seorang lagi saya nak. Hakimi mungkin boleh bagi juga satu contoh. Apa dia? Okay. Okay, yang pertama Ismahani. Oh. Ada ikonnya. Tuannya tak ada. Okay, Sahdan. Contoh penampakan bendalil. Nampakan Udara ni pun berdalil. Contoh macam asap tu tadi yang trail of smoke cigarette tu. Tu bagaimana udara tu bergerak. Okay. Kita wakilkan dengan asap. Bagaimana bendalil tu bergerak. Kita wakilkan dengan mungkin pewarna ataupun benda yang saya sebutkan tadi. Contohlah contoh. Tak apa, bagi satu contoh je. Okey, saya bantu kamulah. Masa kita tengah kacau masa kita masak lah. Kita kacau santan, nak bagi dia panas. Lepas tu kita masukkan tumis dengan kunyit-kunyit dia sekali. Kita nampak santan yang terkena dengan warna kunyit tu dia bagaimana dia bergerak dalam tu. Itu daripada bahagian atas lah yang kita tengok. Contoh lain lah. Nak bagi awak nampak. Nak bagi awak faham. Penampakan bendalil. Sadar? Okey. Tornado. Tornado bila lalu dekat kawasan yang kering tu, tornado ni puting beliung lah. Ada yang tak faham apa benda tornado. Tornado tu puting beliung. Ataupun hurricane. Masa dia tengah pusing-pusing, pusar-pusar tu, kalau dia lalu kat kereta, dia sedut kereta. Sedut, campak keluar. Okay. Kalau dia lalu dekat ayam ke, kambing ke, dia sedut. Tengah sedut, pusing, campak keluar. Okay. Good. Thank you Malik. Ataupun dalam sinki kamu lah. Tengah rendam pinggan mangkuk. Lepas tu dah penuh, tutup lah bawah tu kan. Yang dalam sinki tu. Lepas tu bila dah habis basuh pun semua, cabut dia punya penutup tu, ternampak dalam sinki tu berpusing. Okay, tu contoh. Contoh yang macam tu saya nak. Yang awak nampak, benda tu mengalir, dia bergerak. Janganlah sebut kereta tengah berlumba dekat roundabout. Bendalil juga tu. Benda yang mengalir, benda yang bergerak. Tapi tak nak lah contoh yang macam tu. Pernah tengok kereta race dekat roundabout? Kalau siapa duduk Penang, mungkin dia tahulah tempat dia kat mana. Okay. Sadan, ada contoh lain tak?
sesi untuk kali bab 3 ni dia banyak memikir. Banyak nak faham. Sebabnya soalan nanti tu level untuk kamu memikir lah. Okay, dia mengira-ngira ni dia kurang sikit. Ada, bukan tak ada tapi dia kurang sikit. Okay, senang sangat mengiranya. Jun you. Jun. Hilang. Ya, Apa contoh penampakan visual? no idea. No idea. Oh my god. Okay, last tadi saya ada tanya siapa tadi? Siapa tadi? Hakimi. Okay, Hakimi. Oh, Hakimi. Tak tahu lah Cik Wan. Oh, macam mana weh? Oh. Okay, bubble inside gas can. Can ni biasanya aluminium lah ataupun tin. Kaca kita tak panggil can, kaca kita panggil botol. So bubble gas tu, benda tu kita tak nampak. Okay. Jawapan kamu okey dah tadi. Tapi dia tidak tepat lah. Okay. Bubble inside gas can. Okay. Cik Wan, ya. kalau kita minum air boleh tak? Macam kalau kita minum air kan ada macam timbul buih-buih tu turun ke dalam mulut. Mana nampak buih-buih dalam mulut ni? Bukan mulut, maksudnya dalam botol tu kan ada macam beduk. Berdala tu kita nampak tak bagaimana dia bergerak? Bukan nampak buih tu bukan. Oh, okay, faham. Okay, contohlah. Pernah tengok tak orang buat teh tarik dalam cawan biasa, cawan kaca yang transparent tu. Bawah dia susu, atas dia tu teh. Dia 2 warna, 3 warna. Pernah tengok tak? Pernah tu. Kita nampak benda tu dalam tu. Bila kita masuk sudu, kita kacau, kita nampak dia asal dia 3 warna ataupun 4 warna. Gelap separuh, gelap sikit-sikit, lepas tu makin lama makin cerah. Yang cerah tu susu lah. Bila kita kacau tu cantik je. Kita nampak dia tu emulsion. Kita nampak dia tu terimulsi. Ataupun dia semakin lama semakin bercampur-campur. Kita nak tengok yang tu cantik. Okay, benda cantik pula. Contoh lain. Apa dia? Banyak ni contoh. Cuma saya nak tanya pada kamu lah. Nak bagi otak kamu bergerak sikit pada petang ni. Zuhaili. Ada ke Zuhaili? Muhammad Zuhaili? Ada Cik Wan. Contoh-contoh lain? Tak jumpa Cik Wan. Okay. Contoh lain lah. Last lah contoh ni. Malas saya tanya kamu macam mana. Bila kita beli teh ais. Okay. Satu plastik. Teh ais. Ikat. Ada ais. Ada teh lah. Air teh. Bila kita sangkut lama-lama. Sejam, 2 jam. Kita nampak yang bahagian atas tu air dia dah mula bercair dan jernih. Bahagian bawah dia tu gelap sebab ada TO. Okay. Kita masuk straw, tersedut. Kita nampak yang gelap tu naik dalam straw. Faham ke? Faham. Itu contoh penampakan berdalil. Boleh faham? Faham. Okay, last contoh. Tengah jalan-jalan, lepas tu tengok langit. Lepas tu kita nampak ada macam asap-asap tapi dia straight je. Lepas tu bila straight sampai yang ujung ni dia besar. Tapi makin lama makin jauh kita nampak asap tu makin lama makin kecil. Okay. So sebenarnya bukan asap tu, itu ialah wap air yang dilepaskan oleh pesawat kapal terbang. Sampai ke ujung tu kita nampak kapal terbang ni bergerak. Okay, selang daripada anak mata kita 2 jari, 3 jari, 2 jari. Biasanya 2 jari lah. Kita nampak daripada ujung tu ada kapal terbang, tengah-tengah 2 jari tu tak ada udara apa-apa.
tak ada nampak asap dia, wap air lah tu. Okay, lepas tu kita nampak wap air ataupun asap tu mula terbentuk. Itu ialah contoh untuk penampakan ataupun visualization of bendalil ataupun penampakan bendalil. Okay, boleh faham? Alright, saya teruskan dengan konten lah. Okay, penampakan bendalil. Okay, penampakan soul, jiwa. Nampak orang, kalau cerita orang putih, hantu dia tu tarik nyawa, nampak roh dia tu keluar. Contoh. Okey, penampakan visual adalah tujuan untuk menampakkan ataupun kita nak melihat bentuk-bentuk ataupun patterns yang sedang berlaku dalam bendalil tersebut. Okey, sama ada dia lurus, sama ada dia bengkak-bengkok, sama ada dia beralun ataupun dia berkecamuk, bergelora. Okey. Contoh macam bergelora tu yang macam teh, kat sini kita panggil teh apa? Kalau kat Ipoh ni lah, teh madras ke, teh pesanjung ke, teh tiga rasa, tak tahulah. Ada 3-4 layer tu. Kita nampak dia bergelora. Okay? Kalau yang lurus tu macam teh O yang kita sangkut dekat pintu. Selepas 3 jam baru kita ambil, kita minum. Kita minum yang manis tu dulu, baru habis yang apa tu? Yang air yang jernih tu. Okay, itu maksud dia flow pattern visible. Tujuan dia kita nak nampak apa sebenarnya cara bendalil tu bergerak. Okay, tujuan dia adalah untuk pertama kita nak tengok lah. Kemudian yang kedua, kita boleh mungkin mengukur ataupun mendapatkan sesuatu daripada cara aliran bendalil tu bergerak tadi. Okay, flow visualization is the art of making flow pattern visible. Okay, ada ke pattern yang invisible? Ya, ada. Macam contoh tadi, bila saya hembuskan nafas, sebenarnya saya mengeluarkan Allahuakbar. Silap. Okay. Sebenarnya saya mengeluarkan udara yang panas. Tetapi bila saya berada di tempat sejuk, contoh dia tempat yang ada musim salji. Okay. Bila saya bernafas, hembuskan udara, saya nampak ada asap keluar daripada mulut saya. Itu bernafas. Kalaulah saya bersin, bagi laju. Boleh faham ke? Boleh? Boleh tu. Boleh. Okay, kebanyakan bendalil adalah transparent. Transparent ni maksud dia lut sinar lah. Okay, kita lut sinar. Kita nampak walaupun ada obstacles pada bahagian depan sana. Contoh ada obstacle pada bahagian depan, mungkin kapal terbang pesawat yang bila dia nak mendarat, bahagian landasan itu fogging. Kalau saya bawa kereta pada waktu malam di Cameron Highland ke, saya tak nampak sangat sebab keadaan berkabus. Okay, lepas tu tak nampak lah. Okay, kita tak nampak beberapa puluh meter di depan. Okay, ataupun kamu bakar sampah, asap dia tu berkepul-kepul, kemudian bergerak memenuhi ruang pada bahagian kawasan rumah. So kita tak nampak apa yang berlaku di sebalik asap tersebut. Okay, oleh itu aliran untuk bendalil yang kita boleh nampak ni, maksud dia kita nampak dia punya cara dia bergerak, lurus, berkepul-kepul, berkecamuk, bergelora. Tujuan dia adalah untuk kita tengoklah. Okey. Contoh dia bagaimana kita nak tengok air yang bergerak bila kita kacau dalam satu cawan. So kita boleh masukkan TO. Nescafe ataupun teh tadi. Sebab kita nak tengok pada bahagian awal bagaimana bendalil itu bergerak memenuhi ruang. Okey, aspek untuk penampakan bendalil ni biasanya kita akan tengok bahawa apabila kita apply kaedah untuk penampakan bendalil, corak-corak adalah dapat dilihat. Okey,
dan dapat dilihat dan boleh diperhatikan secara terus ataupun melalui rakaman video. So untuk rakaman video, contohlah kalau siapa yang ada FLIR kamera. FLIR kamera ni kamera yang kita boleh nampak haba. Okey, orang tu bersin, kita nampak udara panas keluar daripada mulut dia. Kalau orang tu kentut, contohlah saya sebut, kita boleh nampak udara panas tu keluar daripada bahagian belakang dia. So kenapa kita kena tahu benda ni? Okey. Nanti kemudian saya akan ceritalah. Okey, ini contoh tadi. Saya jam kepada contoh lah tadi. Kepada contoh yang macam ini, yang contoh-contoh yang saya bagi awak fikir tadi. Sebab contoh-contoh ni untuk memudahkan awak faham apa yang dimaksudkan dengan flow visualization. Okey, biasanya untuk flow visualization pada bahagian objek ataupun pada bahagian bendala yang kita nak kaji tu, biasanya dia akan memberikan maklumat mengenai bagaimana bendala itu bergerak apabila. Okey, yang pertama kita tengok velocity dia berubah. Okey, velocity dia berubah. Bendala ni kalau bergerak perlahan, dia bergerak macam mana? Bendala ni kalau dia bergerak laju, dia bergerak laju macam mana? Okey, kalau tekan dalam satu tube, saya isikan dengan minyak. Minyak ni katakan minyak masak lah. Okey, kita bagi tekanan supaya V dalam tube ni dia tinggi. Lebih kurang dalam 15 meter per saat. So, macam mana dia lajunya dia pergi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, velocity lah. Okey, velocity tadi. Yang kedua ialah ketepatan. Okey, jika berbeza ketepatan yang lebih tinggi ni biasanya pada hal laju rendah dia akan mengalir cantik, larus. Tapi pada bila hal laju tinggi, walaupun dia ketepatan rendah, dia dah mula bergelora. Okey, yang ketiga mungkin faktor suhu. Okey, kalau panas, bendala tu mengalir macam mana? Kalau sejuk, bendala tu mengalir macam mana? Okey, flow visualization. Tajuk penampakan bendala. Satu gambar apa pun tak ada dalam nota saya ni. Okey, sebab gambar tu saya nak di sini, pada kamu di sini. Okey, alright. Contoh yang lain. Jika hujan renyai-renyai selama 2 jam, kamu tengok aliran air dalam longkang tu mengalir macam mana jika dibandingkan dengan katakan hujan lebat sangat, lebih kurang dalam 30 minit. Kamu akan tengok aliran air dalam longkang tu bagaimana. So mana yang lebih tenang, mana yang lebih bergelora, kamu boleh bayangkanlah benda-benda macam ni. Itu adalah pada bahagian saluran terbuka, iaitu saluran yang terdedah kepada atmosfera. Tetapi sekarang ni, jika dalam saluran tertutup, okay, benda tu kita tak nampak. Sebab tu kita kena visualize aliran bendala dalam saluran tertutup. Kita tak nampak dia. Sebagai contoh, nanti kamu akan belajar sewage. Okay, sewage flow dalam subjek lain lah. Okay, benda tu kita tak nampak. So sewage flow ni, aliran kumbahan ni kalau dalam saluran tertutup, dia sangatlah berbeza disebabkan oleh ketepatan bendala itu berat daripada air. Kenapa? Sebab ada zat-zat yang keluar daripada toilet rumah kita. Boleh nampak ke? Boleh faham ke? Boleh tuan. Okey. So habis untuk flow visualization. Okey, yang pertama tadi ialah yang kita belajar steady flow and difference in perbezaannya dengan uniform flow. Flow ada steady, ada uniform. Okey. Yang kedua tadi ialah kita belajar penampakan visual. Penampakan bendala. So sama ada mengalir secara tenang ataupun mengalir secara bergelora ataupun secara
Bergelora ni berkecamuk lah, okay, aliran dia. Sama ada dalam keadaan tertutup, terdedah kepada atmosfera, ataupun tertutup. Okay. Alright. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Ada soalan? Sebenarnya kamu kena tanya betul-betul lah. Banyak sebenarnya. Okay, pelajaran kita dah habis dah hari ni. Ya betul cik. Iyalah betul lah tu. Bukan. Okay. Stop sharing. Alright. Ada apa-apa lagi nak tanya? Soalan? Tak ada tuan. Tak ada. Betul ke ni? Tak ada. Confused. Kau mesti confused. Kenapa? Sikit sangat kita belajar hari ni. Ya betul sikit. Saya nak tunjukkan pelajaran pada minggu depan. Tuan, Ataupun kamu nak teruskan? Boleh juga. tuan saya ada soalan tuan. Ya. Bagus. Apa benda alien dia ada berapa dia boleh dikategorikan dalam berapa macam mana? Macam dia ada berapa jenis? Cahaya ke pepejal ke? Bendalih lah. Bejal. Oh tak sama. Apa kategori dia? Dia macam cecair yang kalau dia kalau cecair pekat dia tak ni kan. Dia tak Kita sebab kita biasa guna istilah pekat, cair. Tapi sebenarnya pekat dengan cair tu dia ada nilai sebenarnya. Okay. Saya lebih berat daripada pensyarah di sebelah saya. Saya lebih ringan daripada pensyarah sebelah saya. Lebih ringan ataupun pensyarah sebelah saya ni lebih berat daripada saya. Ada ke definitif lebih berat, lebih ringan tu? So untuk menjawab soalan awak tu, saya nak tunjuk yang ini. Kamu kena belajar, tengok-tengok apa benda yang boleh belajar. Inilah jawapannya. Yang soalan tadi tu lah. Kita kan dah belajar benda ni. Okay. Benda ni kita dah belajar. So, saya harap awak dapat, saya harap awak dapat tengok balik lah. Ni dia. Fluid properties. Okay. Properties. Lepas tu klasifikasi dia ataupun kategori dia lah. Okay. Klasifikasi ataupun kategori. Yang ni yang paling senang. Okay, yang ni yang paling senang. Ideal, tak ideal. Real, tak real. So, tak ada istilah yang lain. Kita ada ideal, sebenar, unggul. Real fluid ialah bendalih sebenar lah. Bendalih nyata. Okay. Bendalih yang kita nampak, kita boleh pegang. Bendalih lah tu. Dan yang ini yang kategori yang ketiga, Newtonian. Yang keempat, non-Newtonian. Okay, non-Newtonian dengan non-Newtonian ni mungkin kamu kena baca lah apa benda yang dimaksudkan dengan Newtonian. Newton ialah yang ini, non-Newtonian ialah yang ini. Okay, tu dia punya kategori. Okay, untuk pelajaran kita tadi, iaitu hydrodynamics ataupun, saya nak tunjuk lah tadi. Yang ini. Tada. Gambar mula-mula sekali. Ada. Okay, ini topik 3 lah. Kita sentuh sikit je. Walaupun sikit, saya bagi penerangan agak lama lah. Bila agak lama tu, tujuan dia saya nak kamu betul-betul faham. Dan saya cuba untuk tidak masukkan apa yang student mechanical belajar.
Dia orang belajar banyak lagi. Dia orang terpaksa campurkan sekali dengan haba. Dia orang terpaksa campurkan sekali dengan tekanan. Tapi biasanya kalau berdalih mengalir ni kita dapat tenaga, berdalih ni dapat tenaga daripada mesin lah. Okay. Tapi kalau yang berlaku secara semula jadi, yang kita buat tadi tu, yang kita kacau, yang kita hembus, yang kita yang kapal terbang sana atas tu, yang secara semula jadi, yang ini. Okay. Velocity, energy, of course lah saya tak sentuh tadi. Yang ini tadi, viscosity ataupun density dan juga friction. So untuk pelajaran hidrodinamik ni, yang ini dan yang ini, saya cuma sentuh sikit sahaja pada bahagian steady flow dan juga uniform flow. Okay, silap. Saya tunjuk benda lain, keluar benda lain. Stop presenting yang ini pula. Okay, yang ni yang kita belajar hari ni. Nak sambung ke? Nak sambung yang inilah. Ni dah start mengira. Boleh? Saya agak boleh lah tu. Okay. Boleh tuan, boleh tuan. Okay, cun. So, dan ni sebenarnya silibus kita ada perubahan sikit. Tapi saya masukkan jugalah sebab untuk mengukuhkan pemahaman kamu, bendalur yang mengalir tu dia ada kuantiti dia. Okay, dalam masa yang tertentu. Okay, dan bendalur yang mengalir tu bila tengok balik dalam gambar yang ini, ini adalah akibat daripada perubahan diameter. Akibat daripada perubahan diameter iaitu steady flow. So untuk ciri-ciri bendalur ni yang mengalir, nanti kita akan tengoklah. Okay, macam mana nilai bendalur tu sangat laminar, berapa dia punya pekali dia. Ada pekali dia. Okay. Tapi yang ni saya nak masuk sikit untuk continuity equation. Okay, bahasa Melayu dia ialah persamaan keterusan. Okay, saya besarkanlah sikit. Alright, atur height. Ni height jugalah. Mana pula besarkan ni. Saya harap awak faham tadi kuliah tadi. Nampak macam saya sembang main-main. Okeylah, sambil-sambil santai kan. Tapi saya nak awak faham yang tadi tu. Okey, penampakan visual. Biasanya untuk penampakan visual ni kalau dalam contoh macam saya bagi contoh lah. Reka bentuk kereta yang kita nak tengok, reka bentuk kereta ni dia boleh pergi pada laju yang tinggi tapi ada sekatan daripada ataupun ada halangan daripada bentuk kenderaan yang tidak larus. Okay, macam mana kita nak meningkatkan kelarusan ataupun kelicinan kereta tu bergerak, membelah udara, membelah angin, terus laju. Okay, cara dia ialah dia akan pancukkan satu bentuk asap kepada badan kereta tu. Okay, pada bahagian tengah, bahagian tepi, bahagian bawah. Sebab tu ada spoiler. Kalau kenderaan tu lagi tinggi, kenderaan tu cenderung untuk naik ke atas dan accident lah. Tapi bila ada spoiler, kita rendahkan sebenarnya bila makin laju, berat kenderaan tu semakin lama semakin berat. Sebabkan oleh aliran udara yang ditunjukkan daripada asap, dia boleh kontrol. Dia boleh lepaskan udara ke belakang tu dengan spoiler tu dengan lebih baik. Ataupun pada kenderaan submarine ataupun kenderaan pada kapal selam. Bagaimana bahagian kipas yang belakang dia tu, okay, bila dia bergerak, okay, kapal selam tu bergerak lah. Kita tak nak ada buih-buih daripada sirip. Ni gambar kipas.
Saya tunjuklah ni sekejap je. Tada. Ni. Bagaimana, contoh. Okey. Bagaimana kipas ni pada bahagian belakang nampak ke? Nampak kot. Saya pikirkan dia punya lah. Okey, bahagian yang belakang ni, bahagian belakang. Okey. Bahagian belakang ni. Okey, bahagian belakang ni bila kipas ni berpusing laju, dia tidak akan mengeluarkan butil-butil daripada gelembung udara. Sebab gelembung udara ni bila dia pap, dia sebenarnya mengeluarkan bunyi. Bila mengeluarkan bunyi, kapal selam tu dia tak jadi stealth lah. Dia tidak jadi rahsia. Dia tidak jadi halimunan. Sebabnya position bunyi bising tu bila datang daripada objek yang bergerak, musuh tahu bahawa yang bergerak tu sebenarnya adalah kapal selam. Okay, so macam mana nak reka bentuk tu, tu benda lain lah. So yang ni memerlukan 3D model. Okay, boleh faham. Okay, saya patah balik lah. Okay, yang ini continuity equation ataupun persamaan keterusan. So persamaan keterusan ni maksud dia apa yang masuk sama dengan apa yang keluar. Okay, daripada mass balance equation, persamaan keseimbangan jisim. Okay, apa yang masuk apa yang keluar. Sekilo masuk, sekilo keluar. Contoh, okay, contoh. Okay, ia menyatakan bahawa kadar alir masuk pada bahagian kawasan satu ni, kereta rentas satu ni, mestilah sama dengan bahagian yang keluar daripada kawasan dua ni. Okay, flow in sama dengan flow out. Okay, ataupun flow rate in sama dengan flow rate out. Okay, saya nak awak ingat bahawa persamaan keterusan ni mesti ingat sampai bila-bila. Okay, sebagai seorang pelajar diploma kejuruteraan awam. Sebab apa? Persamaan ni dia kalau dalam fluid mechanics lah. Okay, flow rate in, flow rate ni maksud dia yang inilah Q. Kita simbolkan dia sebagai Q. Ataupun ada perkataan lain iaitu discharge. Okay, so discharge adalah flow rate. Flow rate ni kadar alir. Kadar alir masuk sama dengan kadar alir keluar. Jangan kira benda lain. Jangan kira ketepatan, jangan kira masa. Masa tu of course lah sebab dia ada kadar tu. Okay. Jangan kira benda lain. Jangan kira dia punya size ni, sepadu. Okay. Kita simbolkan dia sebagai Q1 sama dengan Q2. So Q1, okay yang ni lah. Okay, Q1, kadar alir yang mengalir pada poin 1 sama dengan kadar alir yang mengalir pada poin 2. Okay. Iaitu rumus dia kat sini ialah V ni benda alir yang mengalir lah. Hal laju dia, ini pun hal laju dia. A1 sama dengan V2A2. Okay. Ataupun flow rate sama dengan discharge. Discharge ni apa dia? Ialah hal laju darab luas. Luas pipe ni. Okay, hal laju darab luas pipe. Kalau ada poin yang ketiga, sama juga dengan V3A3. Okay, alright. Contoh lain, yang macam ni, bawah ni. Kat ini katakan sebatang pipe ni dia berpecah kepada dua. Ni gambaran macam konsep lah. Okay, kat sini kita kata kereta rentas dia ialah pada titik 1. Kat 2 ni Q2 titik 2. Kat Q3 ni titik 3. Dan penampakan benda alirnya ditunjukkan dengan anak panah ni. Okey, faham lah penampakan benda alir tu fungsi dia. Ini sebagai permulaan lah. Okey, sebagai permulaan untuk penampakan benda alir tu. Benda alir bergerak dalam pipe Q1. Lepas tu dia akan keluar kepada dua cabang. Cabang Q2 dan cabang Q3. So Q1 sama dengan Q2 campur Q3. Okey, boleh faham yang ni? Bagus. Ada soalan? Tak ada tuan. Okay, good. Senang kan? Senang tuan. Sebenarnya
Macam ni lah nota saya macam tadi, uniform flow. Nak bagi awak bergerak lah. Kat sini bergerak. Jangan tadah je, tak syok. Kejap lah saya minum air, dahaga. Pukul 3, tak sampai pukul 5 ni, jenuh. Kalau macam tu, sebenarnya saya bawa pelajaran daripada minggu lepas ke minggu ni. Okay? Okay. Saya teruskan. Okay. We can also use discharge, perkataan discharge ni, flow rate ni. Flow rate sama dengan volume over time. Volume isi padu dibahagikan dengan masa. Okay, iaitu unit dia meter cube per seconds. Contoh-contoh, kalau kita nak apply rumus ni. Rumus ni simple sangat Rumus ni simple je. Okay, Q sama dengan VA, kalau Q 10 sama dengan V 10, darabkan dengan A 10. Kalau QN, QZ sama dengan VN ataupun VZ, darabkan dengan AN ataupun AZ. Simple sangat rumus ni. Okay. Alright. Contoh-contoh lain bagi pipe yang tadi tu lah. Okay, tapered pipe. Daripada jari dia besar, diameter besar kepada jari diameter dia kecil. Okay. Nampak tak garis-garis halus ni? So kalau kamu nampak, itu adalah penampakan visual. Penampakan visual ni maksud dia garis-garis ini dilukis berdasarkan kepada aliran berdalih. Adakah ini gambar rajah untuk penampakan visual yang sebenar? Secara teorinya ya. Okay. Secara teorinya ialah ya. Tapi secara praktikalnya kat sini kita akan ada diffusing ataupun gelora kat sini. Kat sini kita akan ada gelora. Kat sini gelora, kat sini pun bergelora. Andaikan ini sebatang jalan. Sebatang jalan. Ada berapa lane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 lane. Tiba-tiba jalan yang macam ni daripada pandangan atas lah. Tiba-tiba jadi kecil. 1 dengan 2 berebut siapa nak masuk dulu. 3 dengan 4 berebut siapa nak masuk dulu. 5 dengan 6 pun berebut sama siapa nak masuk dulu. Contoh macam kat mana? Macam dekat tol. Okay, nak masuk tol. Bukan nak keluar tol, nak masuk tol. Okay, daripada kiri ke kanan. Okay, boleh faham lah yang ni. Senang. Q1, kadar alir di titik 1 sama dengan kadar alir di titik 2. Rumus dia V1, A1, V2, A2. A ni saya tak bagilah. Saya cakap kat sini lah. Okay, ataupun benda ni. Okay, pipe yang berkeluar dua, branched ni. Ataupun pipe bercabang ni. Okay, Q1 kat mana, Q2 kat mana, Q3 kat mana. Tak tunjuk pula gambar ni. Okay, so Q1 yang ini, depan ni. Sama dengan Q2 tambah Q3. Okay. Ataupun kamu nak terbalikkan pun boleh. Kat sini masuk, kat sini keluar pun boleh. Okay, kat mana? Yang biasanya pada injap untuk mengurangkan tekanan. Okay, yang tu nanti akan belajar dalam bekalan air pada topik 4 delivery system untuk bekalan air daripada tangki besar di atas bukit, pada tangki di taman dan sampai pada pipe rumah kita, lepas tu naik semula masuk ke dalam tangki kat rumah kita. Okey. Faham pula terinjak ni. Okey. Senang. Boleh faham lah tu. Okey, contoh. Contoh. Apa-apa hal pun contoh dulu. Okey, contoh 1. Full flow. Nampak ke tak nampak ni? Okay, a full flow in the pipe has a diameter of 0.5 meter with a velocity of 2.55 meter per second. Calculate the flow rate. Okay, pipe mengalir penuh. Ada ke pipe yang mengalir tak penuh? Ada. Cerita lain. Okay, a full flow. Okay, maksudnya pada ruang bulat pada pipe tu semua bahagian tersentuh dengan air. Air lah, senang. Okay, ataupun minyak. Okay, mempunyai diameter 0.5 dengan kelajuan 2.55 meter per saat. Kirakan kadar alir. Solution,
discharge ataupun flow rate sama dengan velocity darab area. So velocity 2.55 meter per saat darabkan dengan area luas. So ini luas lah. Luas ni kalau saya letak kurungan pun boleh. Oh sorry. Kurungan besar kan. Macam mana nak besarkan dia? Tak apalah. Tapi awak boleh bezakan. Awak tulis jauh-jauh sikit pun boleh. Okay, contoh macam ni. Pi d kuasa 2/4. Mana dah dapat rumus ni? Ni adalah untuk bulat. Rumus untuk luas. Luas apa? Luas bulat lah. Okay, luas bulat. Pi d kuasa 2/4. 0.5 kuasa 2 darab 4. Dapatlah jawapan ni. Okay. Alright. Itu masing-masing awak tekanlah kalkulator. Ataupun sambil-sambil tu saya slow sikit untuk kamu salin nota. Bab 1 belajar apa, bab 2 belajar apa, bab 3 berbenda aku belajar. Dan dekat sejam setengah baru jumpa satu rumus. Kalau tak bab 2 tu penuh. P sama dengan F per A, P sama dengan rho GH. Tapi untuk bab 3 ni, sebelum dia masuk ke topik yang agak dia senang sebenarnya, okay? Kita perlukan perhatian yang lebih lah. Kita kena fokus lebih sikit. Okay, baru jumpa rumus yang pertama iaitu Q sama dengan VA. Okay, Q sama dengan VA ataupun ayat penuh dia, inilah ayat penuh dia. Velocity darab area. Susah nak membezakan dia. Macam ni lah. Okay, lepas ni harap-harap saya tak save. Kalau tak save nanti payah nak mengulang balik. Okay, untuk contoh 2. Banyak ni contoh. Pelan-pelan ya. Kita masuk contoh perlahan-lahan sebelum kita masuk latihan. Bawah sikit lagi. Okay. Alright. Okay. Contoh 2. Inilah contoh 2. A full flow in the pipe has a discharge of 0.8 meter cube per second. Dia bagi ni ialah discharge. Okay. Luahan. Discharge ni maksud dia luahan. Luahan lah. Okay. Ataupun kadar alih. Bahasa Melayu dia. Okay. Dengan hal laju 6.4 meter per saat. Memang laju ni 6.4 meter per saat ni. Sambil-sambil tu cuba try tukar kilometer per hour. Awak boleh bayang lah laju dia macam mana. Okay. Calculate the pipe diameter. Dia minta kita kira pipe diameter pipe. Okay. So daripada Q sama dengan V darab A, jadikan A sebagai tajuk. Bila jadikan A sebagai tajuk, dia akan jadi macam ni lah. Okay. Q bahagikan dengan V. Okay, Q kita ialah 0.8. Dibahagikan dengan 6.4. 6.4 dia ialah velocity. Velocity bendalir. Tadi belajar pendapatkan bendalir. Lepas tu mengira. Lepas ni apa pula awak nak belajar? Tak apa. Slow-slow nanti akan masuk. Okay. Alright. Q bagi V kita dapat 0.125 meter square. Okay. Meter square ni meter kuasa 2 lah. Unit dia ialah unit luas. Ingat A. A ni ialah area lah. Okay. Discharge is equal to velocity darab area. So jadikan A sebagai tajuk. Kemudian daripada A sebagai tajuk tu pi d kuasa 2/4. Jadikan D sebagai tajuk. So nak jadikan D sebagai tajuk, 4 darab A bahagikan dengan pi. Lepas tu semua sekali tu kita punca kuasakan dia. Saya tak tulis lah kat sini penuh. Okay. Jadikan D sebagai tajuk. We get D, punca kuasa sebab nak hilangkan kuasa D, kuasa 2 pada D ni. Okay. A darab 4. A pula darab 4. A darab 4 lah. 0.125 ni ialah A darab 4 dia bahagikan dengan pi. Awak tekan kalkulator, awak dapat 0.3989 meter. Dan kat sini bunda lah. Okay. Tak nak bunda pun tak apa. Tulis sampai sini. Ataupun jawapan belakang-belakang ni awak nak salin pun tak apa. Okay. Kalau saya perangai macam tu. Salin sampai belakang. Sebab kalau dalam contoh-contoh yang seterusnya,
nilai yang tu saya nak dia makin lama makin tepat. Dia tidak dari jauh. Okay, contoh 2. Contoh 1, contoh 2 kita belajar untuk menggunakan rumus Q sama dengan VA. Okay, saya lari sikit daripada tajuk. Tak apa, lari tak banyak, lari perlahan. Okay, perlahan. Bila masuk contoh 3, dia sudah lain. Tak, Bernoulli equation ni dalam topik yang berbeza. Okay, topik yang berbeza. Topik 4 tak silap saya. Okay, contoh 3. Yang ini sempat salin ke tadi? Allah Akbar. Contoh 1, contoh 2 ni sempat salin ke? Sempat. Okay. Sempat tuan. Sempat tuan. Alright. Sempat. Saya rasa tak adalah soal mana pun. Soalan pun direct, okay? Memerlukan satu pengamatan untuk mengurangkan kesan-kesan rumit dalam soalan dan dalam jawapan. Ada dia. Spesial ni je. Okay, saya harap awak mungkin boleh salin dengan maklumat tambahan yang lain lah. Tidak bergantung semata-mata kepada nota saja. Okay, alright. Bila awak menalin ni, berjalanlah sikit kita punya pengamatan tu, fokus kita tu, perhatian kita tu boleh upskill lagi. Okay, contoh 3. Penampakan bendali ni kurang tepat lah. Ada pula kau duduk kat luar. Okey. Betul. Tak jadi. Patut anak panah ni dah dalam, bukan dekat luar. Tak apalah, awak boleh faham lah. So daripada pipe ni 300mm ni maksud dia diameter dia. Okay, diameter. So diameter ni kalau 300mm, awak terus tukarkan dia kepada meter, iaitu 0.3 meter. Okay, ini pipe ni. Ini arah dia. Okay, ini arah dia keluar. Dia bergelut kat sini. Okay, dia berkecamuk kat sini. Kalau ada 100 orang, siapa nak pergi sini, siapa nak pergi sini, contohlah. Okay, berapa portion yang akan lalu pada 225mm ataupun 0.25 meter diameter untuk pipe ni dan 0.15 meter pada pipe yang kecil ni. Okay, so aliran bendalil dia. So kat sini dia dah bagi dah area tapi dia bagi diameter. Area tu awak boleh kira sendiri. Okay, diameter dia bagi, maka kita boleh kira area. Okay, area kat sini kita boleh tahu, area kat sini kita boleh tahu berapa area dia, luas dia lah. Okay, saya sebut area ni kan kawasan ataupun luas. Diameter, okay, dia bulat. Ada ke yang petak? Ada. Nantilah kita belajar lain pula yang tu. Okay, yang tu mungkin dalam subjek bekalan air. Dan juga subjek hidrolik. Subjek hidrolik lah yang macam ni. Hidrolik. Tapi topik-topik yang ujung. Okay. Longkang kita bukannya bentuk bulat betul pun. Dia ada trapezoid. Okay, trapezoid ataupun bentuk rectangle. Okay, macam monsoon drain. Okay, example 3. Okay, okay, ni maklumat ni kita dah tengok tadi. Okay, jika pada velocity, okay, jika in the velocity in the 100mm pipe ialah 0.5 meter kat sini, and that in the pipe yang ini ialah 0.8. Okay, V kat sini ialah 0.5 meter per saat. V dekat sini ialah 0.8 meter per saat. Calculate the flow rate in the meter cube per second and the velocity in meter per second dalam pipe ni. Okay, so persamaan dia sebenarnya macam ni. Persamaan dia ialah kopi lah ni. Sekejap. Saya ambil daripada buku. Okay, Q3 sama dengan Q2
Q2 tambah Q1. Okay. So Q3 ni yang ni. Contohlah. Q3 pula. Q1. Betul lah. Okay. Q1 yang besar ni. Okay. Q2 yang ini. Okay. Dan Q3 yang ini. Yang atas ni. Ada label ni sebenarnya ni. Sekejap, saya alih. Tak ada, hilang. Sebenarnya kat sini memang ada label lah. Tak apa. Tak ada label pun tak apa. So ni Q1, ni Q2, ini Q3. Okay. So Q3 kita boleh kira dia punya Q dia. Okay, iaitu A3 darab V3. So ini ialah A3. Okay, kat sini ialah A3. So A ialah pi D kuasa 2/4. A. Unit tak tukar lah sebabnya dia bagi dalam 0.15 meter. Yang 0.15 meter tu kita tukar siap-siap. Okey, darabkan dengan 0.5 meter per saat. So untuk nilai yang ini awak tekan kalkulator, awak dapat 8.836 darab 10 kuasa negatif 3. Okey. Tekan kalkulator dulu untuk pastikan yang bila awak kira sebenarnya awak akan dapat sama yang macam ni. Kalau tak sama, cuba usahakan supaya bagi dia sama. Okay. Dia jadi macam ni lah kalau ubah-ubah. Saya tahun berapa saya tak ingat dah saya. Dah lama sangat file ni. Okay, Q2 yang kat sini, yang anak panah ataupun mouse saya tunjukkan ni. Kat sini Q2 sama dengan A2 darab V2. Okay, A2 pi D kuasa 2/4, 0.225, yang inilah. Okay, mm ni tukar kepada meter per 4, darabkan dengan 0.8. 0.8 dia dapat kat mana? Dapat kat sini. Ni dia. Zas. Okay. Yang 0.5 tadi tu dapat kat sini. 1, 2. Okay. So bila kita dapat Q2 sama dengan awak dah tekan kalkulator tadi 31.806 809 darab 10 kuasa negatif 3. Maka kedua-dua jawapan ni kita boleh gunakan dalam mendapatkan Q1. Q1 sama dengan Q2 tambah Q3. Okey, ataupun yang inilah. Okey, yang ini untuk Q1. So Q1 ialah 40.645 darab 10 kuasa negatif 3. Nombor belakang yang kita kira tu contoh dia macam ni lah, 0.836 8, okey, 0.809 dan seterusnya. Boleh ke sampai 5 angka? Boleh. Sampai hujung kalkulator boleh tak? Boleh. Tapi kalau ambil 8.8, 31.8, katakan 869, 31.9, boleh juga. Cumanya jawapan kat bawah tu nanti dia lari lah. Okay, dia akan lari sikit. Tak apa, dia ada julat dia. Okay, sebenarnya julat tu tak adalah besar mana pun. Sebab dalam exercise tu nanti dah ada jawapan. Tapi yang penting, idea bagaimana kita nak starting untuk menulis. Okay, tak apa, tulis je rumus dulu. Bila dah tulis rumus, baru dah persamaan tu akan nampak. Okey, daripada Q1 sama dengan A1 darab V2, A1 darab V1. So, jadikan V1 sebagai tajuk. Sama dengan Q1. Ni pun saya heran, kenapa dia kecil? Rasa macam atas tadi pun, dia kecil juga macam ni. Okey, Q1 over A1 sama dengan 40.645 darab 10 kuasa negatif 3 dibahagikan dengan
pi darab 0.3. 0.3 ni yang ini. Okay, yang ini. Jangan lupa. Yang ini Q1. Okay, Q1, Q2, Q3, D1, D2, D3, V je tak tunjuk. V dia tunjuk dengan nak panah je. Okay, jadi V1 sama dengan 40.65 atas ni bahagikan dengan bawah. Okay, yang ni adalah rumus untuk luas pi d=2 per 4. Tutup kurungan. So kalau nampak cara saya tulis macam ni, memang cara inilah yang saya tulis kalau ada whiteboard. So whiteboard kat belakang. Okay. Tekan calculator, awak dapat 0.575. Okay, habislah contoh 3. Tak nak lah, saya praktikan minggu depan tak tahu nak belajar apa. Sikit je bab 3. Tapi kenapa saya lama pada 3.0, 3.1? Sebab saya nak bagi awak faham dululah. Penampakan bendalih. Penampakan benda yang mengalir. Bendalih ni benda yang mengalir. Bendalir. Benda alir. Penampakan bendalir, penampakan benda alir. Bendalir. Bukan benda bergerak. Benda menghilang. Penampakan lah. Okay. Kita pergi pada self exercise topik 3. Dan topik 3. Stop present dulu. Buka self exercise. Okay, menarik. Menarik. Mana ni? Sekejap. Mana pula file dia? Okay. Latihan lah. Okay, latihan. 1 sampai 5. Sebenarnya latihan ni awak buat minggu depan. Tapi why not? Buat minggu ni. Minggu depan tak payah lagi submit kot. Okey kelas, soalan, saya lupa nak bagi dalam WhatsApp ya. Sekejap. Sekejap. Mana tadi? Bukan. Okey. Example topic 1, topic 3. Okey, saya nak convert dulu kepada bentuk PDF. ZAS. Bukan. PDF. Mana PDF? Tekan save as je. Ya. Tekan save as type. Sorry. Saya patut tekan save as lah. Save. Tak jumpa. PDF. Okey, jumpa dah. Okey. Alright. Saya stop sini dulu. Saya present yang window ke apa ni? Saya present tab. Bukan tab. Dah pula mana call ni. Okey. Payah macam ni. Example. Okey. Okey, saya besarkan sikit. Sedap tengok kan. Okey. Sorry lambat tadi. Saya tak tahu kat mana problem dia. Okey. Self exercise topik 3. Okey, belajarlah sikit mengira je. Daripada soalan 1. Okey, senang. Soalan 2. Okey, senang. Soalan 3. Soalan 3. Bla 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 bla. If 12 meter cube. Meter cube ni maksud dia meter kuasa 3 lah.
12M3. 12M kuasa 3. Okey, senang. Soalan 4. Determine the water velocity at pipe size 15. Okey, macam ni lah. Okey, yang gambar contoh 3 tadi tu lebih kurang macam ni. Okey, ada Q1, D dia 15 cm. cm ni tukar terus kepada meter. Q2 5 meter per saat. D dia ialah 0.1 meter. Kita bagi 10 cm, awak tukar kepada meter. Q3 V dia 8, D dia 7 cm. 7 bagi 100 lah. Okey, untuk mendapatkan meter. 0.07. Okey. Dia minta kita cari halaju air pada pipe ni. Okey. Okey, sedang soalan 4 tadilah. Direct je. Soalan 5. Two smaller pipelines. Okey. Satu diameter ni, satu lagi diameter ni. Okey. Tak. Kecil. Besar. Yang kecil 0.3. Yang besar 0.6. Okey. Soalan dia minta calculate the flow rate in liter per second. Pula dah liter per second. Tadi meter cube. Ini liter per second. Ingat, 1 meter cube sama dengan 1000 liter. 1 meter kuasa 3 sama dengan 1000 liter. Okay. Alright. Dan velocity yang dia bagi dan juga velocity dia pada pipe yang berukuran 200 mm pipe. Okay. Soalan dia senang. Okay. Soalan 6. Soalan 6 sampai habis jangan buat. Jangan gatai nak buat. Itu adalah Puan Sarimah punya. Okay. Alright. Okay. Saya tak bagi dia dalam grup WhatsApp. Silap. Jumpa pelik-pelik ni kan. Payah dia. Okay, nanti saya akan bagilah. Ni dia. Okay. Hide. Documents. Ada rahsia dia. Example topic 3. Okay. Okay, saya dah send dalam grup WhatsApp file PDF contoh soalan untuk topik 3. Okay. Ada ke contoh soalan lain? Ada. Contoh soalannya ialah bagi contoh-contoh penampakan visual dalam pipe. Awak bagilah contoh ya. Okay, dalam pipe ataupun penampakan visual. Dalam pipe ni spesifik. Okay. Contoh-contoh, 3 contoh penampakan visual. Okay. Soalan seterusnya. Apa yang dimaksudkan dengan uniform flow? Okay. Apa yang dimaksudkan dengan aliran seragam? Okay. Berapa markah? 4 poin ke, 5 poin ke? Kalau awak boleh bagi dengan contoh gambar yang macam saya tunjuk tadi tu, that is the best lah. Okay, that is the best. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan steady flow? Semakin lama makin ke atas. Steady flow ialah aliran yang steady. Steady ni maksudnya malar lah. Okay. Dia ada satu nilai yang statik. Tapi apabila dia sampai pada point A, point B, point C, dia akan mungkin berubah. Laju dia akan mungkin berubah. Okey, sekian sahaja. Saya tak boleh pergi banyak-banyak. Nanti minggu depan tak tahu nak buat apa. Tengok sini, tengok. Okey. Alright, sampai sini sahaja kelas kita. So, kelas hari Khamis tu, hari Khamis kelas kita petang ni. Okey, petang tu tak ada. Tak bawa ke hari ni. Okey kelas, ada apa-apa lagi Okay, tuan. yang nak ditanya?
Harap-harapnya soalan 1 sampai soalan 5 tu buatlah sendiri. Okay, buat sendiri. Tuan perlu submit tak? Soalan bagus tu. Buat dulu. Nanti saya minta bila-bila awak boleh submit. Okey tuan. Surprise lah. Memang surprise pun. Santai-santai, surprise. Okay, Ismahani ada ke? Macam tak ada je. Oh. Ada Cik Wan. Apa khabar? Baik. Okay, saya nak tanya sambil-sambil lah nak tanya. Dah aku cari. Mio Hafiz ada ke? Mio Hafiz? Ada tuan. Encik Wan. Dah banyak kali bagi tahu. Encik Wan. Ni minggu keempat dah ni. Ya Encik Wan, ya Encik Wan. Minggu keempat dah ni. Okay. Mama Alif? Gambar minggu lepas tak pandang pun. Mama Alif? Ada Mama Alif? Ya. Apa khabar Mama Alif? Saya sihat tuan. Tengah hari tadi makan apa? Tadi saya makan ayam asam merah. Ada kenduri kot. Okay. Ada. Fatin Atira? Last lah saya tanya ni. Ya saya. Apa yang awak belajar hari ni Fatin Atira? Kipas lah. Fatin Atira belajar apa hari ni? Okeylah, belajarlah sikit. Ucapan-ucapan. Tak ada? Okay, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kerana memahami kuliah saya pada petang ni. Tak sampai 2 jam pun. Okay, dalam teori 3 jam. Atas kertas 3 jam. Bila pelaksanaan sebenar 2 jam. Tapi sebenarnya banyak benda yang telah dimudahkan lah. Okay. Contoh dia contoh-contoh yang konsep tadi je lah. Okay. Penampakan visual, aliran malar, aliran seragam, dan yang ketiga rumus. Rumus yang kamu kena ingat sampai bila-bila. Ni rumus untuk civil engineering. Q sama dengan VA, discharge sama dengan velocity darab area ataupun flow rate, kadar alir. Okay, kadar alir. So kadar alir, katakan 1 jam saya habiskan dalam masa 10 saat. Itu kadar alir juga tu. Dekat dalam jap dia perlahan, tapi dalam straw dia laju. Dalam mulut dia perlahan balik. So dalam straw dia laju lah. Q sama dengan VA. Katakan di pipe saw, di pipe kecil. Saya sedut macam mana, kuat macam mana, itulah laju dia. Okay, 1 jam per 10 saat. Okay, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat soalan. Minggu depan kita jumpa lagi, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Boleh bersurai. Terima kasih tuan. Bye-bye. Terima kasih tuan. Terima kasih Cik Wan. Terima kasih Cik Wan. Saya ada satu soalan Cik Wan. Ya, boleh. Pasal steady flow tu. Ya. Steady flow kan value of velocity tu sama kan? Tidak. Tadi dia tulis isim. Steady ni maksud dia pada point A satu, pada point B dia berubah, pada point C dia berubah. Kalau velocity lah, velocity. Yang tadi dia tulis value of velocity is same over time. Over time. Time ni refer kepada point. Kalau maksudnya macam kalau unsteady flow, kalau velocity tu different. Yes. Steady, unsteady. Sama macam kalau ununiform flow Uniform, non-uniform.
Sebab tu kena faham dulu non-uniform. yang steady dengan uniform. Sebab kalau steady dia ada non-steady, kalau ada uniform dia ada non-uniform. Tapi dalam kuliah tadi saya tak bagi tahu. Sebab kita nak fokuskan kepada steady and uniform. Okay, steady and uniform, penampakan visual, continuity equation. And then lepas ni kita akan masuk sikit-sikit. Ini adalah non-steady, yang nantilah dengan Puan Sarimah nanti. Ini adalah non-uniform. Faham yang sikit-sikit dulu. Okay? Baik Cik Wan. Okay, Terima kasih. soalan tu bagus. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam.